Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Fik Zakaria. So, hari ini kita akan sambung bahan buangan untuk bahagian yang kedua. Sebelum ni kita dah belajar tentang jenis-jenis bahan buangan. Ada bahan buangan yang boleh terbiodegradasikan dan juga bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Sekarang kita nak tengok pula bagaimana kita nak uruskan pula bahan-bahan buangan tersebut. Jom kita mulakan. Untuk objektif pembelajaran hari ini, cikgu harap anda di akhir kelas dapat menyatakan kesan pengurusan bahan buangan yang tidak berhemah. Dan yang kedua, anda dapat menyatakan 3 amalan pengurusan bahan buangan yang baik. Okey, jumpa. Cuba perhatikan keempat-empat gambar ini. Kita ada gambar panci kilat, kita ada gambar bahan-bahan buangan seperti botol, bekas kaca, balang kaca. Kemudian pula kita ada gambar apa ni? Ini bukannya bumi ini adalah sungai yang telah dikotori dengan sisa toksik. Ini tong. Tong sisa toksik telah dibuang ke dalam sungai. Dan seterusnya, ini apakah haiwan apakah ini? Ini adalah jentik-jentik ataupun anak kepada nyamuk. So keempat gambar ini, mengapakah ia berlaku? Ada kaitan dengan bahan buangan. Jom kita tengok satu persatu. Sebelum ini kita telah belajar ada 2 jenis bahan buangan, iaitu bahan buangan terbiodegradasikan dan juga bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Kita ulang kaji sedikit. Bahan buangan terbiodegradasikan adalah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma dan seterusnya boleh ditukarkan menjadi nutrien kepada tanah. Tapi bahan buangan tidak terbiodegradasikan, inilah yang menjadi permasalahan kita untuk topik kali ini. Tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. So, bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasikan boleh menyebabkan bencana alam seperti banjir kilat, pencemaran alam. Seperti kita tengok tadi, sisa toksik yang dibuang ke dalam sungai. Dan juga kesan kepada kesihatan kita. Bagaimanakah bahan buangan ni boleh memberikan kesan kepada kesihatan manusia. Kita akan kupas satu persatu. Pencemaran persekitaran berlaku apabila yang pertama, sisa toksik dibuang ke dalam sungai. Kita pun tahu kan sisa toksik seperti bahan kimia, kilang tidak dapat direputkan oleh mikroorganisma. So apabila tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma, automatik dia akan menyebabkan pencemaran. Contoh seperti pencemaran air. Apabila pencemaran air akan berlaku kesan-kesan yang teruk seterusnya. Dia ada rantaian dia. Apabila pencemaran air, ikan dalam laut atau ikan dalam sungai tersebut akan memakan atau badannya akan diliputi oleh sisa toksik tersebut. Kemudian mungkin sisa toksik tersebut akan meruap dan meruap manusia-manusia dan juga haiwan yang tinggal di sekeliling sungai tersebut mungkin akan mendapat kesannya. Kita akan tengok kesan seterusnya selepas ini. Seterusnya, bahan buangan tidak terbiodegradasikan apabila tidak diuruskan dengan berhemah akan menyebabkan banjir kilat. Macam mana? Apabila sampah dibuang merata-rata seperti contohnya botol mineral ataupun plastik aiskrim, anda buang saja merata-rata. Sampah-sampah tersebut akan dibawa angin ke longkang. Dan bila berkumpul dalam longkang, saban hari, saban tahun, longkang tersebut akan tersumbat. Apabila tersumbat, sistem pengairan, terutamanya di bandar, sistem pengairannya kadang-kadang tidak terurus dengan baik. Maka berlakulah banjir kilat. Itu yang awak tengok sekarang. Kenapa? Bandar-bandar besar macam Shah Alam atau Kuala Lumpur sering dilanda banjir kilat apabila berlakunya hujan lebat. Nampak kan kat situ? Kerana sampah yang sekecil itu boleh menyebabkan banjir kilat yang akan menyebabkan berlaku pelbagai lagi masalah yang lain. Hati-hati jangan buang sampah merata-rata. Kesan seterusnya, manusia akan mendapat penyakit kerana tidak menguruskan bahan buangan tidak terbiodegradasikan dengan berhemah. Bagaimana apabila kita, contohnya lah kita membuang tin-tin susu tersebut merata-rata. Ataupun tin-tin tersebut tidak diuruskan dengan baik. Bila hujan, air akan bertakung. Bila air bertakung, nyamuk
sangat sukalah dengan kawasan-kawasan yang berair tersebut. So, nyamuk akan menjadikan kawasan tersebut, kawasan sampah tersebut sebagai tempat pembiakannya. Itu yang awak akan mendapat demam denggi. Sebab nyamuk dia akan bertelur di mana sahaja tempat air bertakung. Lagi-lagi dalam tin, dalam bekas-bekas. Kita pun tak tahu. So, tolong berhati-hati dengan pengurusan bahan buangan ini. Seterusnya, apabila sisa toksik telah dibuang ke dalam sungai atau laut, ikan-ikan yang telah diselaputi dengan sisa toksik tersebut ataupun telah tersedut ataupun terminum air daripada sisa toksik tersebut, manusia pun akan tangkap ikan itu. Bila tangkap ikan, kita pun masak kat rumah. Bila masak, kita makan, kita pun akan mendapat kesan daripada bahan kimia, daripada sisa toksik itu. Nampak tak? Walaupun kita nampak, alah bukan kena-mengena dengan aku pun. Jangan cakap macam tu. Semua yang berlaku di atas muka bumi ini adalah bersangkut paut dengan kita sebagai manusia. So, tolong uruskan sampah anda dengan baik. Semuanya bermula dengan anda. Banyak sangat masalah. So, bagaimana kita atasi tadi? Tak nak ada bencana alam. Nak kurangkan penyakit dan sebagainya, kita kena membuat amalan pengurusan bahan buangan dengan baik. Gambar pertama ni, plastik ini dibungkus dan diikat dengan rapi supaya tidaklah berlaku sampah ni terkeluar apabila dibawa ke tempat buangan sampah. Seterusnya, bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenisnya. Anda pun dah belajar kan, ada bahan buangan yang boleh kita semula, bahan buangan yang tidak boleh kita semula. So, asingkan dahulu secara berperingkat. Apabila dah mahir, barulah asingkan mengikut kategorinya, plastik dengan plastik, kaca dengan kaca dan sebagainya. Dan akhir sekali, ini yang paling penting. Bahan buangan seperti sisa kimia, minyak masak hendaklah dibuang dalam bekas khas. Adakah anda tahu minyak masak ada tahu yang membeli minyak masak terpakai. So, lepas ni cari-carilah nombor yang membeli minyak masak terpakai. So, tak adalah buang minyak masak seperti itu sahaja ke dalam longkang dan sebagainya. Sangat bahaya. Adakah anda tahu sisa makanan anda tu boleh jadikan baja? Namanya baja kompos. Jika anda rujuk di buku teks anda muka surat 157, ada diterangkan langkah demi langkah bagaimana untuk jadikan baja kompos ni. Baja kompos ni dihasilkan daripada sisa makanan anda. So, jika anda lihat gambar yang cikgu berikan, sisa-sisa makanan akan diletakkan di tanah dan digaulkan. Diletakkan air supaya membantu perebutan tersebut. Kita kena gaulkan tapi dengan syarat kena letak dalam bekas bertutup sebab sisa makanan apabila ia dalam tempoh perebutan, baunya agak kurang menyenangkan. So, letakkan di luar rumah. Selepas itu dalam masa sebulan lebih tersebut, sisa makanan tersebut insya-Allah akan reput. Bila reput, bolehlah anda gunakan untuk menanam atau membaca tanaman anda. Nampak kan? Daripada sisa makanan tersebut boleh jadi baja. Jadi baja, lagi untunglah anda kan? Jimat duit, lebih subur tanaman anda. Seterusnya, selain pada bahan buangan boleh jadikan baja kompos, dan juga amalan-amalan yang bagus yang lain, ada juga amalan 3R. 3R adalah stand for reduce, reuse dan recycle. Untuk reduce maksudnya kurangkan penggunaan bahan buangan seperti plastik. Jika di Selangor, plastik beg tidak disediakan lagi di pasar-pasar raya. Jika anda nak plastik beg, kena bayar 20 sen. Seterusnya, penggunaan straw minuman iaitu seperti gambar ini juga telah dikurangkan penggunaannya sedikit demi sedikit, terutama di kedai-kedai makan, dan digantikan dengan straw yang mesra alam yang boleh dikita semula, seperti kalau anda beli di Life, straw dibuat daripada kertas. Dan juga jika anda beli air di Coffee Bean sekarang ni, adakah anda tahu strawnya boleh dimakan? Nanti kalau pergi Coffee Bean, cuba beli air dan dapatkan straw dia. Straw dia mesra, penyu atau turtle friendly dan boleh juga dimakan oleh kita. Menarik sangat. Sebab kita nak sayangi alam kita, pelbagai inovasi telah dijalankan. Seterusnya, reuse. Jika anda tengok gambar ni,
tin ataupun tin susu telah digunakan semula untuk dijadikan pasu bunga ataupun jadikan hiasan, boleh juga dijadikan tempat meletak alat tulis. Okey, menarik. Daripada bahan yang kita buang, kita boleh bersihkan, kita cat dan boleh digunakan semula. Dan akhir sekali, recycle. Okey, jika anda tengok lambang-lambang ni lah recycle, lambang recycle maksudnya kita semula bahan-bahan tersebut untuk menjadikan sebagai produk yang baharu. Okey, itu yang kenapa kita kena asingkan bahan-bahan yang boleh kita semula supaya pekerja-pekerja bahan buangan tersebut boleh asingkan dan menjimatkan masa mereka untuk membuat pemprosesan seterusnya. Nak tahu bagaimana? Jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, jom kita tengok bagaimana sampah atau bahan buangan diuruskan secara terancang. Okey, first kali kita ada pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Penerangan Kelang, Shah Alam dan sebagainya. Bahan buangan akan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Okey, so di sini kita akan tengok seterusnya. Okey, sampah-sampah tersebut akan dikumpulkan dan diasing mengikut jenis. So dekat sini anda nampak tak peranan anda? Jika anda dah asingkan sampah mengikut kategorinya, lagi senang. Okey, plastik dengan plastik, kertas-kertas dan sebagainya. Okey, pekerja sampah dapat menjimatkan tenaga dan masa mereka daripada mengasingkan sampah yang pelbagai tersebut. So, apabila dah asingkan, okey, cuba tengok gambar ni. Gambar ni adalah incinerator. Okey, bahan buangan yang tidak boleh dikita semula, okey, akan dibakar dalam incinerator bersuhu tinggi dan sisanya akan dilupuskan. Okey, dan bahan yang boleh dikita semula akan dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baharu. So, kertas contohnya. Diproses semula mungkin boleh jadi tempat letak telur, buku nota, dan sebagainya, kotak dan sebagainya. Banyak produk yang boleh dihasilkan daripada bahan kita semula tersebut. So, sekarang ni kita azam dengan diri kita nak buang sampah secara terancang. Okey? Okey, tugasan pada hari ini mudah saja. Okey, so cikgu harap anda boleh buat buku mesra digital Sains Tahun 6 muka surat 91 hingga 92. Buat, jangan tak buat. So nanti cikgu akan beri Google Form dan hantar di situ. Seterusnya kita akan bincang semasa Google Meet. Tamatlah sudah kelas kita. So hari ini anda telah mempelajari apakah kesan pengurusan bahan buangan secara tidak terancang dan kesan jika dijalankan secara terancang. So janganlah kita menjadi salah seorang penyumbang bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan itu di merata-rata. So uruskan sampah anda dengan baik. Cubalah buat projek baja kompos bersama keluarga anda. Manalah tahu boleh jadikan baja untuk tanaman di rumah anda. So, jangan lupa klik subscribe yang warna merah kat bawah tu. Kalau warna merah, tukarkan jadi warna kelabu supaya anda jadi orang pertama untuk mengetahui video baru daripada cikgu. Sampai di sini saja. Terima kasih kerana mengikuti kelas bersama cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.